Assalamualaikum. Anda sedang bersama Ati di channel Meremang. Apa khabar semua? Terima kasih kepada yang masih menyokong channel ini dan salam perkenalan kepada yang baru saja subscribe ke channel ini. Juga terima kasih kepada yang memberi komen-komen positif di konten channel Meremang. Ati sangat menghargai dan Ati doakan anda semua sentiasa sihat dan dilindungi selalu, insya-Allah. Amin. Kali ini, Ati akan menceritakan kisah seram yang terjadi kepada seorang pasukan tentera Singapura. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama membaca doa agar kita dilindungi dari segala gangguan dan kejahatan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Baiklah, begini kisahnya. Assalamualaikum, nama saya Aizat. Saya ingin berkongsi tentang pengalaman saya. Kejadian ini terjadi sekitar 8 tahun yang lalu semasa saya menjalani perkhidmatan negara di Pulau Tekong. Saya sebenarnya percaya bahawa alam makhluk gaib ini memang wujud. Cuma saya tidak pernah terfikir ia akan terjadi kepada saya. Kejadian itu berlaku 2 minggu pertama permulaan perkhidmatan negara saya. Pada masa itu, kami di Pulau Tekong sedang melalui confinement week, iaitu kami tidak dibenarkan pulang ke rumah untuk menyesuaikan diri kami dengan kehidupan sebagai seorang anggota pasukan tentera Singapura. Dalam 2 minggu itu memang sungguh penat. Kadang-kadang saya akan terlalu penat untuk mandi setelah latihan. Saya cuma tukar baju, basahkan muka saya dan terus tidur. Saya orangnya suka tidur tiarap dan kedua-dua tangan saya akan saya lebarkan seperti berkepak. Kadang-kadang lengan saya akan terkeluar dari hujung katil. Pada satu malam, saya terlalu penat dan rasa mengantuk sangat. Jam sudah menunjukkan pukul 10.45 malam. Lagi 15 minit lampu akan dimatikan. Saya terasa malas untuk berebut dengan yang lain semata-mata untuk mandi dalam masa yang begitu singkat. Saya hanya cuci muka, boros gigi dan terus masuk tidur. Tak salah saya, hari itu merupakan hari Khamis malam Jumaat. Saya terbangun di tengah-tengah malam. Bilik sudah gelap. Semua orang sudah pun tidur. Saya tersadar kerana saya merasa tangan kiri saya seperti ditarik oleh sesuatu hinggakan badan saya miring ke tepi dan boleh beralih ke sebelah kiri sampai ke hujung katil. Lagi sedikit sahaja saya boleh jatuh ke bawah. Pada ketika itu, saya masih dalam keadaan mengantuk dan masih dalam keadaan mamai. Saya dapat merasakan seperti ada satu tangan sedang menarik tangan saya dan saya juga dapat merasakan jari jemarinya menggenggam jari saya dengan erat sambil cuba menarik tangan kiri saya untuk ke bawah katil. Walaupun saya tidak berani untuk jenguk apa yang berada di bawah, tapi saya dapat merasakan bahawa kulit makhluk yang menarik tangan saya itu sangat-sangat kasar. Kulitnya seperti permukaan di jalan raya, sangat kasar. Kuku jarinya pula sangat tajam seperti menikam tangan saya. Bila saya tersedar bahawa itu mungkin gangguan daripada makhluk halus, saya terus membaca bismillah dan terus menarik semula tangan saya naik ke katil. Saya terus terduduk sambil membaca surah-surah yang saya ingat. Belum sempat saya tenangkan diri, saya terdengar seperti ada suara garau yang seolah-olah berdengus di bawah katil saya.
Badan saya terus menggigil. Mahu saja saya lompat dari katil ketika itu, tetapi saya terbayang bagaimana nanti kalau kaki saya pula yang ditarik. Tidak lama kemudian, saya terkejut apabila melihat ada satu sosok kepala yang seolah-olah ingin keluar dari bawah katil saya. Suaranya ketika itu semakin garau dan sangat menakutkan saya. Saya merasa seperti mahu terkucil ketika itu. Akhirnya dengan pertolongan Allah, entah datang dari mana kekuatan saya ketika itu, tiba-tiba mulut saya terbuka dan saya terus melaungkan azan. Ketika itulah teman-teman saya semua terbangun. Mereka jadi hairan kenapa saya azan di tengah-tengah malam. Namun ada di antara mereka yang faham ketika melihat keadaan saya yang seperti dalam ketakutan. Ada yang cuba menenangkan saya. Teman saya yang tidur di bahagian atas katil menyuruh saya tidur di tempatnya agar dia boleh tidur di bawah dan berjaga-jaga pada malam itu. Setelah keadaan tenang, kami semua tidur hingga ke pagi. Hingga ke hari ini, saya masih lagi ingat kejadian yang terjadi pada malam itu. Begitulah kisah saya. Terima kasih kerana membacakan kisah seram saya ini. Begitulah pengalaman yang terjadi kepada Aizat ketika dia menjalani perkhidmatan negara. Bagaimana? Anda percaya? Terima kasih kerana setia mendengarkan kisah seram kali ini. Sebelum Ati akhiri, Ati ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat berpuasa kepada semua. Semoga puasa kita tahun ini lebih baik dari sebelumnya, insya-Allah. Sehingga berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.